selangkah dari nyata. Keazaman membara di jiwa, menanti saat bebas merdeka. Tiba masa kau melangkah gagah, bersemangat ke arah matlamat sedaya upaya. Engkau terunggu, wajah standing in the edge of the world. Harapan yang pernah terkulai layu, bawa bayanganmu. Manusia ingin berjaya, miliki tuah. Dan tiba kini standing in the eyes of the world, hanyalah selangkah dari nyata. Keazaman membara di jiwa, menanti saat bebas merdeka. Tiba masa kau melangkah gagah, bersemangat ke arah matlamat sedaya upaya. Engkau terunggu, wajah standing in the edge of the world. Hai guys, selamat pagi. Bertemu kembali bersama Kak Oya Fabulous. Okey, tajuk Kak Oya pagi ni adalah Aura. Okey, dengarkan lagu. Daripada pagi-pagi kita kena dengar lagu yang bagus. Sekejap ya. Hari ni Kak Oya ada tetamu undangan daripada Singapura. Kejap ya, Kak, kejap ya. Kak, kejap. Kejap ya. Akak, kejap ya. Akak, kejap. Saya pasang lagu jap. Akak, kejap ya. Kita bagi panas dulu lagu. Okey, lagu kedua adalah Faizal
Okey, kita jemput Kak Aisyah. Okey. Hai Kak Aisyah, saya dah jemput Kak Aisyah. Okey, tetamu Kak Oya ni jauh daripada Singapura. Tak bukan Kak Aisyah Avicenna. Okey. Assalamualaikum Kak Aisyah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sekejap. Ini I nak kena pakai earpiece. Terlupa pasal earpiece. Kalau kita sama Kak. Warna merah hari ini. Saya makan roti canai sekejap sambil. Akak dah breakfast belum? Makan breakfast. Simple aja. Dia pagi-pagi dia kena ringan. Later on baru heavy. Roti canai. Akak dengar suara saya tak? Jelas ke? Perlahan ke? Dengar. So far saya buat hari sebelum tu okey. Okay, let me see if I can synchronize myself. Gambar clear je Kak? Okay. Jelas tak hari ini? Suara alamak. Ada drilling pula. Aduh. Hopefully dia tak mengada lah kan? Sebab saya dah prepare everything. Okay, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka tirai. Kita baca Al-Fatihah dulu. Okay. Alhamdulillah. Apa khabar Uya? Khabar baik Kak Aisyah. Lama kita tak buat live kan? Akak sihat? Sihat. Akak sambil akak live saya makan boleh ke? Boleh lah. Tapi awak boleh ask question. No worries. Sembang santai kan? Sembang santai. Betul. Okay, Assalamualaikum semua yang ada kat sini. Harap semua baik-baik aja. Suara akak kuat sikit tak? Boleh. Okey. Assalamualaikum semua. Clear. Waalaikumsalam. Okey, topik hari ini adalah sebenarnya nak review pasal this is money this month and last month. Kak Aisyah dah start campaigning on my aura and aura fat burner empowerment, and I am raising awareness in nak kombokan aura dan weight loss management. Kenapa kita kombokan aura dengan weight loss management? Because these two are dua segmen yang berbeza. Satu physical change, lagi satu is aura change. So it's very transformational lah. Dia bukan, jadi ramai yang dah lose weight, diorang punya character means they cannot forget their past. Diorang ada lagi history yang lama yang diorang tak dapat move on. Even though diorang dah lose weight, they're supposed to be confident, but diorang masih belum confident. Kenapa? Because weight management is only one section called physical factor. Dia bukan in that process masa you memupuk diri, kalau you nurture yourself dalam segi internal behavior, spiritual, mental strength, emotional strength, it will raise you up. Tapi a lot of people just focus on physical because diorang tak nak banyak sektor nak focus on. But today memang kita punya topik hal aura, and the fact that Oya dah attend Kak Aisyah punya one session masa tu kan, boleh aja Oya share Oya punya take away about that session. And then apa kebaikan program Kak Aisyah yang Kak Aisyah share? Sebenarnya banyak juga Kak Aisyah bagi ilmu infak kan kat situ. Actually, kalau aura
dengan Mm-mm. weight management, is it relate each other? Yes. Yeah. Yes, itu yang kita nak ketengahkan. Because ramai mungkin fikirkan weight loss is just about weight loss. Tapi Yes. bukan. Bukan. I met a few, Kak Syah jumpa a few of them yang masuk weight loss program and they went through forgiveness session during the weight loss. Dan bila diorang buat forgiveness session, they lose weight, they lose inches. Kak, this is my first time dengar weight loss kena forgive tu semua. This is my first time dengar. Yes. Seriously. Okay. Imagine, go for one forgiveness session, visualize, imagine visual terik keluar yang benda yang memang hurt the mind and the soul kan. Extract, keluarkan, reset, flush, lose weight. Serious Kak? Not because of kita kena jaga makan, exercise. That is the part yang orang tak nampak. I have another case study. Dia tengok karakter dia. Kak Aisyah buat numerology. She tengok karakter dia. And in karakter dia, ada satu topik about managing amarah. Amarah. Ada satu marah macam panas baran. She manage the panas baran because panas baran tu bukan dia marah diri dia sendiri, tak. Dia marah pasal frustration dengan orang. Because orang made her feel that way and she doesn't like that feeling yang orang tampal marah tu dekat dia. She knows and she acknowledge and she's aware. She managed that. She tak mau marah. She cool, chill. She lose weight. I met her, she lose inches. Just doing that. Oh, this is my first time. Quite interesting Kak. Serious. First time dengar kat Malaysia belum ada lagi Kak. I rasa. Yeah. That's why I do have programs. This program is global yang Kak Aisyah buat ni. Because if I don't open to global, then the people will not, those yang interested will not be able to get to work on themselves, because this is really PNC, private and confidential. You have to work on yourself. And it's something for me, I have been working on PNC's matter for very long time. And in my work or scope, masa Kak Aisyah dulu financial consultant pun, I look after the PNC. Very important to look after the PNC. Because PNC is something which is your personal. It belongs to you. And even if Kak Aisyah dengar, Kak Aisyah tahu pun, after that Kak Aisyah dah flush out. I will not keep it in my system. It's not in my program. I will not even keep it in my storage. Yeah, who are we to keep other people punya storage? Kita punya own storage ni dah berat, dah banyak, lagi nak simpan orang punya storage. So I just let go, return back to Allah. Only Allah knows how to mend and how to give you the healing and how kalau change of heart, change of soul, change of mind, tu semua urusan Allah lah. Kak Aisyah cuma perantaraan, the middle person that help you to see in this the human way. That's how I'm here to facilitate lah. And Alhamdulillah, memang program Kak Aisyah dah running lah. Macam hari tu yang Oya attend is bootcamp. Bootcamp tu free. Tapi the real program has started already. This November memang dah start dah program dia dah. So Kak Aisyah dah start on a mass scale or even on a table setting scale. Kirakan is a online learning on lecture and tutorial. Kirakan my program is never one way story lah. Macam dengar tak, Kak Aisyah memang suka tanya feedback, memang tanya and also ask questions for you all to think on how you all nak look deeper. Because kadang-kadang many scenario is a lot of the surface, keluar je. Dan tak masuk dalam fasad. So kita nak ubah tapi
Macam mana nak ubah dalaman kita? Adakah ia datang daripada blame? Because kita akan go into blame. But at the end of the day, we have to be on top of the game. Kita tak boleh self-blame. Kita kena tukar ayatnya supaya kita tak self-blame. Dan when we want to be on top of the game, kita kena let's say love over fear. When you have love over fear, you are creating miracles for yourself. Then miracle vibes will come to you. Orang tanya, how to have miracle vibes? How to have blessing punya vibes, right? Because kita cuma manusia biasa. Kita bukannya nabi, kita cuma khalifah. If kita dah naikkan diri kita sebagai khalifah, kirakan we are taking the leadership role not just for ourselves, to lead ourselves, tapi to lead others as well. So kita bukan nak naikkan martabat kita untuk diri kita, bukan. It's never about that, bukan tu. Matlamatnya adalah buat baik untuk Allah Ta'ala dan kerana Allah Ta'ala. Kerana itu adalah matlamat kita, dan kita dah ada contoh sebenarnya. Contoh kita Rasulullah, masa Rasulullah wafat, semasa dia hidup, Muhammad, masa dia hidup, dia dah menunjukkan contoh yang baik. Macam mana dia atasi segala yang orang nak oppress dia ke, nak attack dia ke, nak binasakan dia ke, nak lenyapkan dia, tapi Allah ada. Dan kita pun kena percaya yang samalah, kerana segala apa yang berlaku adalah satu ujian. Second adalah untuk memberi kita, bagi Kak Aisyah, lebih humility. Humility makna untuk kita faham kesedaran diri, dan untuk kita tahu yang kita ni bukan siapa-siapa pun. Kita tetap hamba Allah, tapi kita diberi kasih sayang, dan kita harus hargai kasih sayang Allah, dan kita harus share kasih sayang yang kita terima tu kepada ukhuwah-ukhuwah kita, sesama mukminin dan muslimin dan muslimat. Tu yang kita harus tanamkan. Jadi topik hari ini, mari kita buka tentang aura. Oh ya, tak dengar suara. Oh, tak cakap. Oh, tak cakap. That's why saya anggur je. Saya nak bagi dekat akak cakap. Nanti akak letak mic kat sini sikit. Okey. Jadi topik hari ini aura adalah, bagi Kak Aisyah, ramai mungkin kalau tengok bab aura, diorang tengok daripada segi luaran. Dan mungkin luaran plays a part, tapi sebenarnya kalau kita tengok daripada segi body language, kalau kita tengok hal body language, physical form cuma 7% saja pengaruh dia. 7% saja. Oh, sikit. Tapi physical yang kita tunjukkan ni, peranan dia dan influence dia 7% saja. 93% adalah daripada facial expression dengan kita punya behavior. So itu yang kita kena sedar. Jadi kalau bab aura ni, kalau kita nak, macam topik hari ni ada raise aura. Jadi kalau kita nak raise aura, memang seperti yang Kak Aisyah share, kita kena jaga luaran dan dalaman. Dan jika dalaman itu 93%, penting tak kita jaga aura dalaman? Penting sangat.
Tapi kita tumpukan yang 7% saja sebenarnya. Yang ramai tu yang tak tahu, dia cuma tumpukan yang 7% saja. Kalau 7% tu kita dah rasa dia penting, kalau kita channel balik ke 93%, kita tak perlu buat banyak untuk 93%, kita dah menyerlah sebenarnya. Serius tak? Tapi orang fokus yang 7%, and do so hard sampai 500%, but still not enough. Bagi orang rasa memang not enough because they are focusing on the wrong sector. Jadi macam mana kita kadang-kadang seperti yang kita fahamkan the external factor macam words ada dua perkara lah. Words makna satu, kita tanam niat dalam hati. Okay. Dan words yang kita lontarkan kepada orang. Okay. Tapi sekarang kita dah belajar affirmation. Pasal affirmation adalah conscious words we use untuk raise ourselves dan nurture ourselves. Jadi kita gunakan yang positif saja untuk kita naikkan kita punya aura atau positivity, semangat. Betul. Jadi kalau kita pakai words on what we say, berapa persen aja dia? Sikit kak. 7% aja. Impact dia 7%. Macam mana nak impact? Ibarat orang cakap lidah tak bertulang. Kalau lidah tak bertulang means cakap tapi memanglah dia tak bertulang sebab tu dia tak ada backbone kan. Lidah tu tak ada backbone kan. Jadi memanglah dia cakap asal sedap cakap je kan. Asal sedap lepas kan. Betul tak? Tapi kalau orang yang cakap atau cakap berasaskan dengan niat sekali. Seniat dalaman kan? Kalau dengan niat sekali, adakah percakapan itu akan berlaku? Yes. Yes, because Boleh. niat. Seiring dalaman. Yes. Jadi dia kena macam align heart, mind and soul, spirit kita sekali. Okay. Baru kita boleh dapat dikatakan manifest and manifest to come true. Nak dapatkan apa yang kita impikan untuk Allah kabulkan is a journey it's not a destination. Destination belum sampai lagi. Bukan. Kalau destination bila dah dapat begitu aja. Kalau journey kita akan sentiasa beringat apa yang kita lalui. Jadi kita akan bila ada masa kita dah sampai ke puncak sana, kita akan, kerana kita sentiasa beringat, jadi kita akan maintain kita punya humility. Ibarat lalang dengan padi. Kalau padi makin berisi, makin tunduk. Kalau lalang makin tinggi, makin tegak. Jadi kita nak ikut ibarat padi lah. Tak seperti lalang. Jadi kita beringat. Tu ada satu. Jadi untuk cantikkan aura, it's a journey. Okay, journey bukan destination. Kalau kita fikirkan untuk to be the better version of you, you should take it as a journey ke destination? As a journey. Journey.
Kerana kalau journey dia adalah perjalanan seumur hidup. Kalau matlamat dia, kadang-kadang destination bila dah sampai matlamat tu nanti kita tanya, what's next? Kan? Then after that kita akan fikir, apa lagi? Padahal then kita fikir kita dah reach the top, the best. Padahal there is more still to look at. Means itu adalah satu sudut je yang kita dah kecapi. There is still other sectors yang kita belum lagi tangkap. Jadi sebab tu we have to, kalau kita tengok journey dia sangat luas. Luas terbentang. Tapi kadang-kadang kalau journey memang dia memang banyak pancaroba lah. Tu cerita dia. Because destination dia cepat. Dia cepat sampai tempat tujuan. Okay. So awak dah sedia dengan soalan? Kak Aisyah ready dengan soalan awak aja ya. Saya soal akak. Yes. Tapi saya ingat tajuk aura hari ni is about yang akak cakap is about the surface and inside aura. This title. Tak sangka pula the aura is relate dengan weight management, boleh kurus. Bila cakap orang mesti tak percaya. Because of betul juga akak cakap tau, bila akak cakap benda tu buat saya fikir. Betul juga kalau kita jaga makan, kita exercise tapi still tak kurus-kurus, there must be something wrong about yang akak cakap is aura. Ramai orang tak berjaya kurus because of dia masuk yang mahal-mahal punya package, tapi tak ada yang akak cakap ni. Kena forgiveness, kena bermain dengan soul. So this is my first time dengar program yang macam ni. So dia macam quite interesting. Dekat Malaysia tak ada lagi kot Kak? Tak rasa? Tak ada. Belum. Tapi kalau yang nak masuk program Kak Aisyah, boleh je. Kak Aisyah open tu public. Is it really works Kak? It really works dan kita memang kena istiqomah lah. Istiqomah satu. Nombor dua, kita kena rujuk balik kepada jati diri kita. Kerana kita have to look at working on the inside. Because kebanyakan they work on the outside. They more on physical beauty, on cara penampilan, image, presentation diorang, a lot of that lah. Diorang punya style, then cara diorang influence. So that is all on the external side, which is only 7%. Tapi kalau many people, kalau yang because I saw ramai sangat yang senang dilukai, dan mereka semua adalah orang yang baik-baik sebenarnya. They are such a kind person, baik hati, baik budi, tapi senang tersinggung, senang kena macam kalau kena arrow tu memang panah tu kenakan tempat pedih. Dan macam mana kita nak atasi tanpa merasa pedih. Panah tu dah nampak dah orang dah panah kan. Tapi kalau panah tu tak sampai kat diri kita, kita takkan melata. Kita takkan react. Kita masih boleh tarik nafas, senyum, respond. Tengok how is the situation. What is the situation actually all about? Adakah kita harus reply atau kita just mendiamkan diri kerana it's not meant to us, it's just for us, but then you can fall for something, fight for something. Either you want to fight for it or you want to just leave it.
then you will be able to macam kita boleh atasi situasi tu. Tapi when I talk about working on internally, kita kena tengok kepada daripada sudut jati diri tu, kena tahu kita punya root akar, daripada akar kita, dan kita kena tahu daripada benih kita dalam sangat, di mana kita memang kena faham, memang macam orang cakap pasal generation kan, generation macam susu galur kan. Susu galur kita kena fahamkan keturunan kita punya behavior. Kerana setiap keturunan, setiap clan, dia ada dia punya cetakan yang memang diorang dah bring on, macam pass down daripada generation ke generation. Dan untuk nak bawa means carry the character atau the leadership tu sangat tidak mudah. It's about bila a great leader, sebelum a great leader pass on, selalunya the great leader will appoint someone yang dia rasa cekap untuk take over dia punya role. And then when that great leader pass on, dia harus cari pengganti untuk pass on that leadership. Jadi this is something that dia pass on from one to another, and it's only for the chosen one. Tapi chosen one ni pun is something which is not easy. Sebab tu ramai find that the inner part is very challenging, susah. Ibarat sabar, sabar tu sebenarnya dia cakap separuh daripada iman dah susah, kan? Apa lagi yang lain-lain seperti sabar dengan ketentuan Allah, sabar dengan kadar dan kadar kita, sabar dengan rezeki untuk kita pergi haji dan menunaikan haji dan umrah, sabar untuk kita dapat catch the first light of the day, macam solat first, light up first. Tak susah, tak mudah. Macam susah kan yang tu, ya Allah, ya Tuhan. Kan? So banyak sangat perkara yang kita kena look at sabar. Sabar adalah that part. And then sabar dengan suami. Sabar dengan sabar dengan diri kita. Sabar dengan mak bapak. Sabar dengan anak-anak, dengan mertua, sabar dengan semua pihak. Dengan orang-orang kan, dengan masyarakat. Tough. Actually tough. Jadi manusia ni memang very 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 tough gila. Kak, susah betul Kak nak jadi baik ni? Yes. Because the fact that buat baik kena marah. Betul. Bila kita terlampau husnuzon pun tak boleh. Zaman sekarang. Dia beza dengan dulu Kak. Zaman sekarang, Betul. kita buat baik, dia pijak lagi. So kita kena ada perangai yang tak sikit kejam sikit. Tapi the fact that yang kita boleh pupuk adalah kita kena belajar boundary setting. Kita create that, dan mindfulness is another untuk tengok. Ni dua bab ni sangat penting dalam program Kak Aisyah. Memang Kak Aisyah ajar ni dua, boundary setting dengan mindfulness. Penting kerana kalau kita tak conscious, kita tak nampak bila kita nak kena tembak.
kita tak nampak arrow tu, kita tak perasan. Nanti bila arrow tu dah sampai kan, kita tak dapat tepis. Dia Yes. dah masuk dah. Dan dia dah menusuk. Jadi bila dah nusuk, kita dah terluka kan. Macam Yes. mana kita nak, then after that kita nak kena rawat luka tu. Dan macam mana Lama kita nak rawat luka tu. Ah, juga. you know. Jadi sebab tu kita memang kena peka lah. Peka adalah satu perkara yang mungkin ramai rasa kepekaan tu perkara yang tak penting lagi mungkin zaman sekarang kan. Kalau kita cakap anak kita nasihat, be careful, be careful. Nanti dia cakap, apa nak careful kan? Macam gitu kan. Dia cakap, awak sanggup terluka, nanti jatuh lutut berdarah, awak okey kan? Lap, kalau budak-budak yang berani kan, alah ambil tisu lap, macam gitu tau. Diorang punya reply kan, macam dia sangat forward thinking. Dan diorang memang tak gentar. Tak, Sifat lagi berani kita tu cakap, ada. lagi kita cakap be careful, lagi dia buat. Jangan Because pegang. keberanian kan, dia nak menunjukkan kita tentang keberanian dia. Tapi yang kita ni orang tua punya thinking, kita fikir consequences Betul? kan. Yang Betul. dia keberanian dia nak maju Betul. berani dia, tapi kita consequences. Nanti Betul. kalau kaki lutut tu berdarah ke, patah ke, tulang ke, atau apa, kan kita fikir yang itu, tapi dia tak, dia nak sondol je. Okay. So itu adalah so those are the thing. Jadi dalam situasi ni, siapa punya aura yang kena jaga? Siapa yang kena jaga aura ni? Ourselves. Kita. Because bila kita nasihat tak jalan kan, nasihat kita orang tak dengar. So kita frust kan. Yes. Then aura tu jadi cantik ke tak cantik? Tak. Tak cantik kan? So a lot of time bila those things happen tu yang kita kena menerima dengan seredar-redarnya lah. Kerana ia adalah perjalanan dia, perjalanan hidup dia dan pengalaman hidup dia. Dia memang, dia punya learning journey lah. Kita cakap lah budak-budak ni punya learning journey kan. Tapi macam zaman kita membesar dulu, parents kita kan protektif. Yes. Kan. Protect. Jadi kita ni dibesarkan dengan kaedah protektif lah. Then protection, nak kasih protection. Padahal kalau kita bendung pun at the end of the day kan jadi juga kan. So how is it kita nak lalui macam keadaan sekarang? Memang perkara yang nak berlaku akan berlaku. Apakah langkah-langkah yang lebih baik kita buat selain daripada kita bendung? Kita belajar daripada satu je. Sediakan payung sebelum hujan. Tapi macam mana nak tahu? Itulah kita kena go back untuk buat satu. Mencari ketenangan. Sebelum kita dapat kebahagiaan, sebelum kita dapat yang kita idam-idamkan, kita kena cari ketenangan. Awak tahu tak, kalau dibandingkan ketenangan dengan kebahagiaan, frekuensi dia siapa lebih tinggi? Ketenangan lagi tinggi. Yes. Bila awak dah ada ketenangan, baru wujud kebahagiaan. Kebahagiaan tu dah wujud dah. Faham? So kalau kita kejarkan yang lebih tinggi dan memang ketenangan tu dia susah, tapi
dia tapi dia lebih senang kita nak kawal. Daripada kebahagiaan. Kerana kebahagiaan tu subjektif dia besar. Macam for example, Kak Syah bagi konteks I am happy to lose weight. Okay. Atau I am satisfied that I already lose weight. Or I am at peace having this weight. The third one. So itu Different. yang orang different kan. So tengok aura dia memang berbeza kan. Aura tiga tu. First is happiness. Second is contentment. Third is peacefulness. Tiga peringkat ni hari kita tengok tiga peringkat ni je. Untuk fahamkan how to raise our aura. Yes, because of the words pun bringing the aura kan Kak? Because of Betul. perkataan yang keluar daripada mulut kita ni. Betul. Aura datang dekat balik dekat diri kita. So memang yang masa kita macam conduct the class, memang kita akan share some affirmation lah. And that's why penting untuk yang dah lose weight and slim and is slim, nanti orang akan cocok sihat ke slim tu kan? Mesti ada kan? Jadi bila kita tahu yang kita embark into the journey, kita mesti nak embark holistic. Holistic adalah wholesome, the wholesome sector of things. Macam program Kak Syah, kalau awak dengar tak dia orang punya feedback masa dia orang share apa feedback dia orang about the program yang Kak Syah share hari tu. Apa feedback dia orang? Banyak yang nampak perubahan lah bila dia orang ikut yang akak punya program ni. Share satu perkara yang awak tangkap yang diorang share atau awak boleh share. Susah sikit nak cakap. Dia macam sebab bila kita dengar affirmation, kita boleh control kita punya mind sebenarnya. Dia bukan saja pemakanan, tapi because of mindset kita pun kita kena control benda ni. Kalau kita macam akak cakap tadi, tiga perkataan yang berbeza tu sebenarnya bila akak cakap contoh ayat tu pun dah nampak menunjukkan perbezaan. Mana yang lebih efektif of the wording itself. Macam happy, tadi akak cakap happy, happiness, contentment dan peaceful. So bila fikir balik kan, bila saya fikir macam the word peaceful tu rasanya lagi dia mengatasi segala-galanya lah. Saya rasa lah. Compare dan yang tengah-tengah dan yang happiness tu. Kalau happiness kalau tak tenang tak guna juga kan Kak? Sebab tu tapi dalam macam ada je benda yang dia tak tenang, ada je benda macam dia happy, kaya, banyak duit tapi dalam masa yang sama dia tak tenang. Dia ada je macam apa tak cukup dengan aku. Dia macam tu. The missing piece. Dia rasa macam apa benda aku rasa macam tak puas. Dia macam tapi dia tak tahu apa benda. Tapi because of akak cakap tenangan ni sangat penting. Rather than benda-benda lain, dia akan datang sendiri bila kita bertenang. Saya rasa benda tu macam relate lah. Sangat relate. Yang benda perkara baru lah yang saya belajar pagi ni. Alhamdulillah. Dan kita pun nak huraikan tentang destination dengan journey.
Itu pun saya benda baru yang akak cakap, destination and journey is two different things lah. Hmm. So akak boleh elaborate more? Okay. So ibarat kalau kita focus on destination, kita cuma focus on one thing. So ibarat I want to go for happiness. I'm happy to lose weight. Bila kita dah happy to lose weight, kita dah habis tau. Dah ke puncak kejayaan dah. What's next? Kita akan tanya. Dan kita akan okay, I found I want to be satisfied in losing weight. Means how do I get satisfied in losing weight? I share to others how my method of losing weight. Contented. Tu another destination yang kita nak pergi. Then kalau dah habis dah tolong orang lose weight, orang pun lose weight. Okay, dah syrik dah, everybody dah lose weight. After that, how to lose weight and how to maintain weight. Macam ibarat macam Kak Aisyah punya program is no yo-yo effect. Means tak akan berbalik kepada weight yang lama tu. Kalau let's say kita sekarang 80 kita dah lose to 70. Kita make sure 80 tu tak nak tengok lagi. Tak nak 70, dah kat 70 dah. No more 80. Dah kena tak nak pandang tu. So now we are at 80. How to be at peace at 80 ni. Kita ni nak pergi ke 60 ni. Kan? So dia ada macam yang Kak Syah cakap, dia ada kaitan dengan reda tu. Reda, sabar, ihsan, ikhlas. Ada masuk tu semua tu. Baru boleh pergi ke 60. Dia, yes, because you want to go to 60 peacefully tau. Peacefully tau, dik. Yes, agree. It's So easy, Kak. it's not easy. So ni cerita yang sebab tu Kak cakap program many people yang buat mungkin diorang cuma tak cenggu tau. Kan diorang kalau dengan kita diorang buat tak cenggu. Berapa persen yang berjaya dalam program akak? Dia berjaya tak? Macam contohlah, dia dah istiqomah. Buat macam akak punya. Dah lost dah. Daripada 80 ke berapa tadi? 70 70. Okay, 70. Lepas tu kawan ajak, jomlah buat apa diet. Jom kita pergi makan tu, makan ni. Kan sekarang dah habis PKP kan, Kak? Pergi sana, pergi sini. Alah, lupakanlah. Macam mana dia nak benda ni, boleh ke, Kak? Dengan yang Kak cakap ni. Yes, sebab tu kena ada affirmation dia. Because human, manusia ni, dia positif, dia ke arah happiness, dia ke arah contentment, dia ke arah peace. Dia akan, tapi dia selalu suka menjunamkan diri dia suka dive into guilt, shame, anger, ini dan all this dia akan, so bila dia junamkan diri dia, itulah yang the downfall of things. Because kita feel macam mana nak maintain positivity macam gini je, positivity gini je. Tapi kalau ada orang dia positivity dia ascending, naik je. Ada orang dia boleh escalate tau positivity dia. Tapi some people dia suka macam gini, ni titi naik turun. Dia suka macam gitu tau. Itu macam pasang surut. Itu yang, that is the kind of people that I need to help. Rasanya percentage yang macam gini tak banyak, Kak? Yes. Yang ini sikit aja. Yang ini sikit aja. Tapi yang ini banyak lah. Itu memang banyak. Maintain ni, Kak? Tak senang maintain, dik. Because kita ada dua perkara.
Satu, minda yang pelupa. Nombor dua, hati yang pelupa. Dua, pelupa. Badan kita dia sentiasa beringat jangan ingat dia lupa. Tapi kalau mind and heart pelupa, dia pun ke laut dah. Yes. Cakap mind over body, mind matters. Heart centered, dia macam gitu. Jadi badan tu, aku ikut tuan otak dengan tuan akal dengan tuan hati. Ni dua ni tengah ke laut, aku mind my own business lah. Ikut je lah kan Kak? Dia ikut je. So this is the part that is yang kita nak kena manage lah. Dia satu manage dengan coping mechanism. Cara kita maintain. It's not about bila kita dah sampai destinasi tu. Dia about maintaining it. Sebab tu macam Kak Aisyah bila Kak Aisyah create this, memang this is for long term for me. It's my long term goal, long term accomplishment. Because Kak Aisyah rasa journey ni adalah journey that's going to be very beautiful kerana it's body, heart, mind and spirit. Dia 4 sektor. Aura tu dia cover mind, heart and spirit. Body is just body. Dia akan tinggalkan kita bila masa dah ditentukan. Tapi mind, heart and soul itu yang akan kita bawa balik dan dia akan ibarat ditimbang dan disoal jawab. Jadi dia kena balik dalam keadaan bersih. Dia perlu balik dalam keadaan bersih. Kerana seperti mana dia datang ke dunia, ke bumi, seperti gitulah dia harus balik pulang dengan keadaan bersih. So itu adalah consider the journey lah. It's a journey. So dia bukan destination. Very deep yang ni Kak. Very deep kan? It's hard to macam mana kita asal putih, balik pun putih is very very very, oh my god, susah Kak. Saya setuju cakap saya pun kawan baik sangat kan. So kita kena learn macam yang Kak cakap lah, balik ke pakai jalan. Tapi kadang-kadang dia nak balik pakai jalan tu Kak, ya Allah ya Tuhan Kak, dia punya tough kan. Memang kena kuat lah, betul Kak cakap. Because kita start dengan glitch Betul Kak. Bila kita terglitch, tersungkur kan, kita bangun. Bila second glitch tu, kita ingat accident tapi bukan. Second one dah kena mindful dah. Jangan tergelincir lagi. Tapi kalau banyak kali tergelincir, macam mana tu? Itu yang susuk sana cucuk kan. Itu dia ada 2 kaedah lah. Satu, dia boleh come back dengan dia punya keliling yang putih. Keliling dia kena putih untuk tarik dia balik. Doa, blessing. Sebab tu diorang cakap doa ibu sangat penting. Doa ibu sangat mustajab. Doa ibu boleh tarik anak tu ke syurga. Kalau ibu tu tak memaafkan kita, walaupun kita punya, tapi ibu tu tersinggung dengan kita tentang satu
satu perkara yang dia tak reda, itu ada repercussion dia. So yes, itu adalah satu perkara yang kita Husband kena jaga. Hmm? Kalau kita yang dah kahwin, husband ke Husband, guru. and then husband still dengar cakap ibu Sebab dia. ibu. Ah, Okay. husband still dengar cakap ibu dia. Cara dia menghormati ibu dia, cara dia sayang kat ibu dia. Dia kena bagi-bagi tau. Dia kena macam balance tau. Tetap menunjuk sayang dia kepada ibu, tapi tetap sayang isteri tu seperti yang isteri tu deserve. Not easy Not senang jadi the spouse. Nak layankan two important women in his life. Yeah. Takut Yeah. tersinggung kan. Yes. So memang challenging. Memang challenging lah. But a lot of thing yang kita boleh bantu is pupuk kesabaran ni. The journey is macam mana nak pupuk kesabaran in all aspects of our life. Sabar dengan semua sudut dalam kehidupan kita. How do we maintain this? How do we stick to it? Kerana point tu cuma boleh dapat bila kita sabar sampai akhir hayat sabar dia. Dia tak boleh 3 suku sabar, lepas tu kita dah lose it. Bila kita lose it, dah tak ada point dah. So effort kita awal tu go down the drain. So how do we keep that sabar in all those sabar untuk Allah datangkan kebahagiaan dengan cara Allah reda kebahagiaan kita. Kebahagiaan satu tau. Keredaan Allah dengan kebahagiaan yang kita kecapi. Itu lagi susah nak dapat lah. Kena cakap barakah. Modus. Then kepuasan. Kepuasan apa? Kepuasan nafsu, kepuasan diri ke kepuasan kirakan Allah reda atas kepuasan yang awak dapat dengan kebaikan yang awak lakukan. That's another. Then peace of mind. Siapa yang kasih peace of mind tu? Actually tiga-tiga kaedah, happiness, contentment dengan peacefulness Allah yang bagi. Because whether he wants to give it bila dia rasa kita deserve. Dan bila dah ada tu, satu je, jangan lupa origin, jangan lupa asal usul, jangan lupa the beginning of things. Tapak permulaan kita, jangan lupa tapak permulaan kita bila kita dah ke puncak. Bila kita ingat balik tapak permulaan, kita akan dapat balik humility kita. Rendah hati, rendah diri, dan penerimaan orang seadanya. Ekspektasi tu memang tak akan ada. Bila kita nak sesuatu, kita tak expect orang. Kita tahu orang akan ready when they are ready. When the student is ready, the teacher will come. Cikgu memang dah siap. Cikgu punya nota, data semua dah siap. Tapi anak murid tu mana? Kan? Kalau anak murid tak datang, cikgu tak boleh mengajar. Tak ada orang nak diajarkan, nak mengajarkan. Kelas tu kosong. So that's actually that journey lah yang kita nak kena. So kalau kita tengok daripada satu destination,
kita boleh pecut. Laju dah. Kita boleh lari laju macam kilat. Tapi kalau kita take it as a journey, kita nampak kiri, kita nampak kanan, kita tengok depan, kita langkah belakang, kita tengok satu scenery yang lebih luas dan kita appreciate yang ini, appreciate yang ini. Jadi kita dapat mengamati, dapat appreciate the whole journey. Dan itulah yang orang nak dengar. Macam mana kita atasi keperitan, macam mana kita atasi kesusahan, macam mana kita atasi ujian, atau macam mana kita menghadap setiap ujian atau memang musibah tu dah depan mata, macam mana kita atasi atau kita carry it. Kita swallow ke? Kita telan ke? Kena telan ke? Sometimes sebenarnya tak perlu telan. Kat mana kita letak dia? Kat atas meja ke? Kita nak take it in ke? Nak masukkan dalam ke? Sebab tu kita perlu tarik nafas, respon, baru respon. Kalau kita terus ambil bulat-bulat tanpa sedar, kita nampak dia punya buruk keburukan, macam nampak padah dia kepada kita kan. So bad things happen to us. Then kalau dapat reverse, okey tau. Kalau tak dapat reverse, macam mana nak kita nak langkah tu, kita nak backtrack dah tak boleh back. Some things are okay to reverse tau. Some things are irreversible. Damage has been done. How to reverse damage? How to reconcile? Macam mana nak membaiki? Macam mana nak perbaiki? Jadi memang kena go through proses pembaiki diri, dan harus daripada dalaman kita, dalam diri kita. Kerana sifat orang maafkan kita akan datang daripada kelembutan hati. Kelembutan hati dalaman. Itu yang akan sejuk orang dengar. Dan orang nak marah pun memang sejuk. Orang akan sejuk balik. So proses lah. Proses dia memang banyak proses, adik. Banyak proses. Satu Kak cakap 1 jam nak belajar untuk seumur hidup punya lalui. Sebab tu program ni Kak Aisyah buat lifelong program. It's a lifelong program. Dia bukan program 1 hari. Dia bukan program touch and go. Benda ni kena lama Kak nak belajar, dia kena berguru. Memang tak boleh. Yes, you need a coach to look after you. Nanti dia lupa Kak. Betul. Dia cepat lupa. Itu memang sifat kita. Sifat kita memang sifat pelupa. Allah Maha mengetahui, dia tahu kita pelupa. Sebab itulah Allah Maha pengampun, penyayang. Because dia memang tahu umat dia, manusia ni ada sifat pelupa. Sebab tu kena yang istiqomah. Susah. Itu pun kita lupakan dia kan Kak. Dia dah Maha pengampun, pengasih, Maha mengingati. Maha, segala maha. Tapi pun manusia pun still macam tu juga. Kan Kak? Because mungkin kita tak grab. Kita macam ibarat tali tu. Tali tu Allah dah ulur. Kita tak nampak tali tu. Jadi kita tak grab. Dia kata nantilah. Nanti aku grab. Nantilah dulu. Kejap. Kan? Tapi tali, tapi bila tak grab, then tak dapat naik next level. Ya.
Because you need to be with another group of people to see the light. Masa dia. Fasa. Golongan orang semua Allah dah tentukan golongan masing-masing. Golongan mana kita naik spiral Allah punya spiral dia daripada kecil besar. Yang kita nak yang tingkat nombor 7 tu, yang ramai kat nombor 7 tu, langit ke-7 tu. Langit ke-1 sikit je, langit ke-2, langit ke-3, langit ke-4, 5, 6, 7. Semua orang memang aim yang langit ke-7 tu. Tapi not easy. Whether awak nak tengok macam ni, piramid, atau awak nak tengok spiral. Dia dua, spiral ke piramid. Nak spiral lah. Kisah kita nak ramaikan orang kat atas, betul tak? Betul? Kita nak ramaikan, kita nak beratkan kat atas daripada kat bawah. Betul. Tapi memang tugas tu tak senang Sangat nak macam saya ni lagilah, ya Allah. Tapi kalau kita nak buat secara jemaah, insyaAllah kita kena ada buka minda, buka hati, lapangkan dada, the heart, open the mind, and then allow the soul to receive. Ibarat makanan jiwa kita dengan apa kita nak isi untuk our soul, jiwa kita, roh kita tu. Apakah makanan roh kita? Yang kita nak kena fikirkan lah. Jadi because kenapa kita nak lose weight? Orang faham lose weight pasal mungkin kita nak menjaga kesihatan kan. Kita nak sihat, kita nak badan kita ringan supaya kita boleh buat ibadah, kita dengan betul. Jadi senang kita nak buat ibadah kita kerana kita tahu semakin kita meningkat umur kita, keupayaan badan kita deteriorate, berkurangan, keupayaan dia berkurangan. Jadi macam mana kita nak make sure keupayaan itu walaupun dia kurang tapi kita nak masih bersemangat. Kita nak masih bersemangat. Kenapa kalau kita nampak some role model umur 90, kita tahu badan dia dah tua tapi kita nampak semangat kental dia tu masih lagi berjuang. So tu yang kita bincangkan tentang naikkan aura. Dan cantikkan aura. Dan bersihkan aura. Kenapa kita kena buat pembersihan itu harian? Kalau kita buat kadang-kadang, nanti bila dia dah menebal, susah kita nak kikis dia. Susah hilang juga. Lepas tu nak pergi cari mana pula sektor-sektor yang dah macam ibarat kalau kita simpan susu basi. Lama-lama kan dia berkerak, kan? First dia ada stench, then dia berkerak. Jadi macam mana kita nak kikis kerak ni? Kalau kerak ni dah keras sangat. Macam mana kita nak lembutkan dia bila kita nak cuci dia, kan? Nak kena rendamkan dia balik. Nak kena pakai sabun ke, nak kena pakai asid ke, kan? Deterjen ke yang jadi macam mana kita itu semua awak tengok Hush punya cara tau. Tools. Tapi kalau kita buat hari-hari, kita macam pasang pagi siram pokok bunga.
hari-hari kita siram pokok bunga kita kan. Lepas tu lama-lama bila pokok bunga tu cantik, itik datang pula nampak subur, itik pun nak bertelur lah dekat pokok bunga tu kan. So dia macam ada dia punya sambungan lah. Lepas ni dia akan mendatangkan yang kebaikan yang ini. Lepas ini dia mendatangkan kebaikan yang ini. Yang ini dia datang lagi kebaikan yang ini. Jadi kita sebenarnya nak meningkatkan kebaikan. Daripada kita meningkatkan keburukan. So kalau kita terjelumus tu yang kita kena keluar daripada tu lah. Macam mana kita nak keluar. Dan kita adalah cara-cara untuk keluar dan cara nak keluarkan diri daripada situ memang yang seperti kita dah bincangkan. So topik hari ini memang dia deep tapi Kak Aisyah rasa Kak Aisyah cuma go up to this skill je. Because kita boleh go deep tapi kita kena ada prospect, case study. Kita kena ada soalan-soalan case study lah yang kita boleh face, yang kita boleh kasih solution to that case study. Kalau tak ada case study, kita tak boleh leraikan atau kita tak boleh go deeper dan kita tak boleh kupas dan kita tak boleh dapat solution daripada situ. Kena ada case study. Then baru orang nampak. Kita dah nampak a few case study. Contoh-contoh tadi kita dah share. Contoh-contoh seperti yang tadi. 3 perkara kaedah tadi yang kita boleh summarize balik. Untuk mengecapi kebahagiaan, mengecapi kepuasan dan mengecapi ketenangan. Peaceful. Dan whether kita nak ambil daripada destination ke journey. Pasal kalau journey kita boleh jemaah kan, kita buat sama-sama. Destination seorang. Saya kena telefon ni sebab saya dekat luar tau. Dia dah tulis phone panas. Saya kena tukar tempat je. Oh okey. Boleh. Hari tak apa, akak teruskan cakap. Saya jalankan kereta saya ni. Okey. Alright. Jadi okey. So kita dah cakap pasal situasi yang kita bincangkan tadi. Dan macam mana kita nak sentiasa pupuk kesabaran in the journey. Where kita tahu kita mindful of what's coming to us, what's coming for us and where we going to hit. Those are the thing yang kita kena fahamkan. Let's say. Sorry guys, dia telefon panas sangat. Kau yang menghadap matahari. So ni dah okey balik. Sorry guys. Harap Kak Aisyah ada datang balik sebab tadi dia panas. Phone overheating, dia off sendiri. Sekejap. Aduh. Bila dia panas, dia terlampau panas. Dia overheating, dia jadi gitulah. Sekejap Oya. Tadi kau ya beli sarapan ke anak kau ya. Aduh, dia overheating pula. Sekejap
Aduh, hantar. Dia panas pula guys. Sekejap kita tunggu Kak Aisyah Sekejap Aduh, sorry Kak Aisyah. Dia telefon panas dia mati sendirilah. Ya Allah. Kak Oya ni dah lah nak rekod Kak Oya punya apa? Kak Oya punya live ni nak masuk dalam Kak Oya punya YouTube. Aduh, kenapa? Sekejap kita tunggu Kak Aisyah. Kak Aisyah komen, saya nak invite balik. Dia mati tiba-tiba Kak sebab phone panas. So dia mati tiba-tiba. Boleh tak Akak invite say komen kat bawah ni? Kita tunggu Kak Aisyah masuk ya. Sebab tadi telefon panas guys. Bila dia kena matahari, so dia panas. Tu yang dia mati tiba-tiba. Aduh. Kak Oya kena edit balik. Kak Oya punya live ni Kak Oya kena edit balik. Okay. Sekejap sorry Kak. Okay, saya dah invite ya Kak. Aduh, panas pula. Akak sorry. Tiba-tiba sebab saya punya phone kan. Saya cari pot yang ada matahari. So matahari tu dia dah naik. Dia kena belakang phone ni. Panas, dia overheating. Mati terus. Sorry Kak. Tak apa. No Sebab kita worries. punya line hari ni sangat cantik tau. Hari ni line sangat smooth. Perasan? Very okay. Itu yang macam. Okey Kak, sambung balik Kak. Maaf ya Kak. Okay. So tadi Kak Aisyah tengah summary kan about to know the difference is like if you want to do the program Aura dengan weight loss management. So it's weight loss management, it's not just weight loss program. Ada beza weight loss program dengan weight loss management. And the fact that kita memang akan pimpin because we do having a network that you're going to be synergizing with. So memang it's a community lah. Ni kan usaha community, kita raise each other up and memang kita nak pupuk community yang semua positif kat dalam. So it's a transformation towards positivity, ketenangan jiwa, kebahagiaan, kepuasan diri, those things yang and raise self-esteem. Kirakan kita dapat ningkatkan lagi kita punya penampilan kita supaya lebih confident dan penampilan yang kita tahu yang let's say kejayaan tu memang wujud kan, dan kejayaan itu akan datang. Macam mana kita boleh sabar tunggu kejayaan tu dan masa yang ditentukan. So the fact is, satu perkara yang selalu orang buat, keep busy kan. To keep busy is satu. Sebelum kita mendapat matlamat, kita kena keep ourselves busy. So keep ourselves busy tu adalah ibarat Allah nak tengok usaha kita lah. Adakah kita duduk sit dark atau kita fikir tapi kita tak buat-buat.
So think until you paralyze, analyze till you paralyze. Atau kita buat tapi kita terlalu forward thinking dan kita terlupa nak analyze. Oh, I cannot react too much. So how do we look at all those aspect yang kita kena tahu macam mana kita nak raise ourselves up lah. At the end of the day, kita sebenarnya nak mematangkan diri kita in this journey. Kerana setiap perjalanan atau setiap langkah yang kita ambil, kita mesti ada starting point. Starting point tu memang susah. Semua orang faham kesukarannya. Dan kita akan sabar bila kita menghadapi kesukaran itu. Dan kita akan menghadapinya bersama-sama. Dan yang seronoknya kerana bukan ada satu coach saja dengan awak. Ada 2 coach dan ada tambah lagi coach-coach yang lain yang boleh jadi kita punya penghambat hati. Menaikkan semangat jiwa dan raga. Dan exciting on the part yang kita bangun je kita excited. Bukan kita bangun je alah tak ada mood lah nak buat. Dia gitu, dia tak excited. Ni hari nak buat apa? Bahan dah ada tak? Nak fokus yang mana dulu? Saya ada ni, ada orang masuk. Nah, dia kartunis Ujang tau. Perempuan, satu-satu kartunis wanita. Dia Dr. Lin Mafia. Kalau akak tengok, dia tulis things until you paralyze. Akak nampak tak dia komen tu? Sekejap tengok komen dia Dia tak seorang nampak. kartunis wanita dekat majalah Ujang. Oh, okey. Dan dia seorang doktor juga. Masya Nur Allah. Hassan. Khabar doktor. Khabar. Nice to meet you. Betul. Think until you paralyze. Betul. So ibarat you are not doing any action. In the fact that macam dalam course, dalam the whole of the empowerment, kita sekarang look at empowerment, kita nak empower one another. So it's to help one another. Bila kita nampak blind spot tu, kan selalu kita nampak blind spot diri kita kan. Sekarang nanti kita akan nampak blind spot orang tau. Dia kalau nampak dia mesti nak cakap kan. Tapi macam mana kita nak cakap dengan cara baik. Dah nampak blind spot tu, cakap dengan cara baik dan encouraging way to one another ni. How to encourage each other bila dah nampak blind spot ni. Because bila nampak blind spot memanglah orang macam terloncat-loncat kan, tapi kita tak mahu jatuhkan semangat diorang dan jatuhkan diri diorang. Tak nak. Kita nak encourage dia. So kita kena fikir mindful fikir how kita nak encourage dia. Kita dah nampak blind spot dia ni. So inilah how kita nak mold each other, nurture each other, be there for another. Tapi tegur tapi dengan cara tidak menyinggung Perasaan. Dan kita tahu kita nak menuju ke arah kebaikan. Kebaikan sahaja. So itu yang kita nak kena hold on to. Kerana Allah Ta'ala. So itulah dia punya sharing hari ini. Rasa Kak Aisyah, Oya dah rasa, aura Oya dah rasa macam deep set kan. Macam hari ini macam set betul hari ini punya. How Oya feel? Share with Kak Aisyah aura Oya punya take away ni hari. Sharing kita. Dia rasa lain sikit lah sebab macam kalau akak perasan sebelum-sebelum ni kalau kita live mesti ada benda macam
Nila, Tula. Tapi hari ni quite smooth. Cuma yang tadi je because of phone panas kan. Mm-mm. So macam akak cakap, kalau kita nak buat sesuatu, dia memainkan peranan kita punya aura kita sendiri. So macam hari ni saya bila Kak Aisyah cakap pasal 3 benda tu tadi, saya realise yang bila macam kita tenang, saya betul agak cakap. Kan kadang-kadang akak cakap saya ni agak kelam kabut kadang-kadang kan. Bila nanti dia terlalu excited sangat. Tapi semalam saya buat macam relax. Dia tak ada macam kelam kabut. Dia macam so dia alhamdulillah bila akak cakap calmness tu is very important. Dia akan berjalan lancar. Dia akan macam mana? Bila akak calm, Flow. dia terus flow tu ikut kita punya diri. Masa kalau dia akan ikut je, dia akan datang sendiri. Macam akak cakap, kalau kita tenang, bahagia tu semua yang lain-lain tu dia akan ikut je. Betul tak? So saya rasa Betul. benda tu it helps lah. Macam akak cakap, macam saya ni agak kancung sikit kadang-kadang. Bukan kancung, dia tu excited. Nak macam saya ada tetamu yang saya sanjung macam akak, macam Puan Fiza. So macam bila kita nak ada tetamu yang bagus, kita punya excited tu, excitement dia lain macam. So dia rupanya dia effect sebenarnya. So bila saya belajar dengan akak, sebab benda-benda ni is ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, saya tak tahu benda-benda ni cakap. Mesti saya sentiasa kancung. Kalau nak buat live ke apa, nak kancung. Dia excited. Terlebih excited tak boleh juga Kak. Betul. Sebab tu kesederhanaan tu sangat susah kan kita nak maintain kan kesederhanaan tu. Betul Kak, betul. So saya macam berterima kasih lah dengan akak. Saya banyak lah. Not kata saya ni banyak berubah, tapi sikit-sikit. Nampaklah dia small thing tu. Slowly but surely saya akan ubah sikit-sikit. Macam akak cakap, manusia ni dia punya kotoran tu susah nak hilang. Dia ambil masa lah. Dia nak jadi putih tu kan. It's not that easy lah. Tapi dengan adanya mentor, coach macam akak, benda tu akan membantu saya jugalah. Dan saya perlu juga benda ni sebab saya sekarang dah umur 42 Kak. Tahun depan 43 dah. Nak masuk 50 dah Kak. Ya Allah. So benda-benda ni is more ke arah tu lah Kak. Macam journey. Sekarang kita dah journey, kita dah macam-macam lalui. Now is a destination. So journey kita ni kena betulkan ni lah. Sebelum kita sampai ke arah destinasi yang azali. Itulah saya punya pemahaman yang saya faham lah. Kadang-kadang sejujur saya cakap dengan akak, kadang ni saya ni terlampau lurus and then terlampau, kadang-kadang bila orang cakap macam ni dia lambat sikit. Dia macam lems. Orang Melayu kata macam lems. Tak, kita panggil late boomer. Itu bahasa late English boomer. Orang Melayu Sebab tu Kak Aisyah lebih suka pakai bahasa Inggeris kerana bahasa Inggeris lebih sopan. Bahasa betul. Melayu ni kasar sangat sampai tak boleh carry kan. Jadi kalau kita nak take it positively, biarlah pakai bahasa Inggeris tu. Jadi dia lebih bersemangatkan diri kita kan. Jadi bila cakap late boomer tu, kita akan boom juga tak? Kita akan bloom. Dia tak straightforward. Dia straightforward tapi not indirectly lah. Dia masih boleh lagi accept. Kita tak tersentak. Dia tak cocok, dia tak piercing. Kalau kita cakap yang itu nanti piercing kan kat dalam kan. Dah terasa dah react lagi, nak kena patch back lagi kan. Betul Kak, betul. Ada juga yang macam yang orang tanya kat sana macam mana kita nak maintain positivity kita. Kerana kadang-kadang orang akan bertanya, toksin kita ni kat dalam badan kita nampak daripada kaedah yang seperti yang Kak Syirah terangkan tadi kan. Tapi toksin tu
yang dah melekat ni, yang kita cakap damage has been done. Toksin tu dah duduk dah kat dalam badan dah. Macam mana kita nak keluarkan toksin ni? Nak pakai asid ke? Tak kalau sampai asid ke? Nak pakai klorok ke? Nak pakai petroleum ke? Nak pakai minyak tanah ke? Kan? Apa yang kita nak gunakan untuk keluarkan toksin. Jadi adakah di luar sana ada produk atau yang boleh bantu nak upkan vibration? Ada tak positif vibration patch? Ada tak? Memanglah ada. Ada solusi untuk naikkan positivity untuk yang memang rasa toksin tu memang dah rasa ke parah sini kan. Kita nak kurangkan. Pasal sekarang daripada air kita, kalau kita suka minum kopi apa, warna apa, kopi susu. Pekat macam ada. Kita nak reduce kopi tu, nak jadikan kopi ke susu. So kita nak kena clear out, right? Badan kita ni sebenarnya Allah cipta untuk jadi filter yang sangat bagus. Tapi kalau kita punya filter kat dalam tu dah berkeladak, kan, jadi macam mana dia nak filterkan daripada hitam ke putih, kan? Itulah filter kita. Jadi in terms of aura juga, kita kena belajar filter. Kita kena ada filter. Kalau kita tak filter, macam mana kita nak lindung aura kita from being contaminated. Contaminated. Bila kita punya aura sluggish, rasa macam lesu, mana datang lesu ni? How to, macam mana kita nak daripada penat, sluggish tu kita naikkan balik. Terus balik kan semangat tu. Memang ada cara pernafasan tu. Cara pernafasan tu memang kena masukkan lah. Because when you want to change your mood kan kita belajar kita kena tukar dia punya gear. Gear pernafasan tu. Daripada slow ke fast. Kita dah belajar daripada Surfer Pixar kan. Macam mana nak tukar cara pernafasan tu. Switch. How to switch. Terus tegak dan terus switch cara kita bernafas. From slow, bila kita nak tukar switch tu, kita kena tukar second gear, kita memang kena tukar aliran. Kalau tak kita akan mendak. Kita nak mendak ni. Sekarang sluggish dia dah datang ni. Dia dah datang. So macam kita nak keluarkan diri kita from the sluggish mode. From the fatigue mode, from kepenatan tu. Macam kena out of that zone. So how do we do that? Ada juga masuk dalam pernafasan dan ada juga yang kita ada Kak Aisyah ada pakai bantuan macam positive patch. Seperti yang Kak Aisyah buat urutan aromaterapi. Dalam urutan tu Kak Aisyah akan tampal EMF yang dia boleh bantu terik toksin. Detox toksin masa kita buat treatment badan. So bila toksin tu dapat keluar dengan lebih efisien, then eventually badan kita bila toksin dah tak ada kat dalam tu ringan. Sangat ringan. Dan itu yang boleh buat kita fly. Aura kita pun boleh fly. Jadi memang ada yes. Yeah, penyakit pun dihindarkan. Yes, awet muda. Itu semua yang kita nak lah. Kan? So, apa Kak? Jadi topik kita hari ini memang menarik kan untuk wanita? Sangat menarik Kak. Saya memang nak upload ni dekat saya punya YouTube. Saya live kita 2 kali saya dah up dekat YouTube saya. Sebab benda tu kita punya YouTube kita punya live okey. So saya dapat upload dua live kita. So hari ni punya live agak smooth. So saya akan combine yang second live ni dengan yang first tadi. Saya edit sikit lah, saya combine. So saya nak up dekat YouTube. Topik hari ni agak best juga Kak. Aura. So InsyaAllah Kak, semoga saya punya live sebab Facebook kita akan
nanti dia akan scroll, dia akan ke bawah, hilang kita punya live kan. Tapi dekat Mm-mm. YouTube dia akan static dekat situ. Mm-mm. Walaupun dah bertahun-tahun, kita punya live tu still there dekat YouTube. That's why saya suka upload dekat YouTube. Semoga Hmm. bermanfaat kepada orang lah. Nanti mana Mm-mm. tahu kita dah tua nanti kan Kak. So Mm-mm. anak-anak saya boleh tengok saya punya live dengan Kak Aisyah kan. Boleh, insyaAllah. Hmm. So I need more Okey, live lah. boleh, boleh. Okey, so Kak Aisyah pun nak kena mengundur diri. Boleh, Dah boleh. ada tugasan. Faham. Tak apa. Saya pun nak buat video lepas Hmm. ni. Jadi kita tutup. Okey, tutup kita punya majlis. Dan sebelum kita tutup majlis, boleh aja kita buka soalan, whether ada tak soalan-soalan hari ini. Dan mungkin boleh aja soalan tu sambung masa chat line thread walaupun dah habis live. Kalau siapa ada soalan kan, masa kita post kat Facebook ke apa ke kat mana, kalau ada soalan boleh je tanya. Then Aisyah. Ha, hmm, just add Kak Aisyah and then boleh PM Kak Aisyah. Anytime Kak hmm, Aisyah boleh reply. So conclusion akan hmm. dah conclude semua Conclusion tadi Kak Aisyah tengah kasih conclusion masa dah terlepas the first one yang ending tu. Ha. So fahamkan diri kita, actually kita memang kena, aura ni sebenarnya dia daripada jati diri dalaman. Uh, Kalau dalaman kita tenang, luaran macam mana dia ribut taufan pun tetap dia. Tapi kalau dalaman kita tak tenang, kena hujan setitis gerimis pun kita boleh terasa dan kita akan rasa goncang. Jadi memang kena pupuk dalaman, dan dalaman ni dia bukan sehari dua, dia adalah istiqomah seumur hidup. So it's a lifelong habit, and it's a good habit to untuk pupuk ke dalam diri kita supaya kita sihat rohani dan jasmani, sihat aura rohani dan jasmani. Dan seperti yang kita dah cakap awal-awal tadi, berapa percentage kita dah bincang tadi kan. Oh ya, dan frekuensinya pun kita dah bincang. Frekuensi apa yang kita, dan kaedah mana yang kita nak ambil, satu sudut ke atau yang luas. Sudut yang luas. Jadi itu adalah the decision is yours to make. Tapi setiap keputusan tu harus ada keputusan yang wise. Yang kita tahu adalah keputusan yang penuh, kita kena prepare kesabaran kat dalam, keikhlasan, keihsanan. Itu semua kita kena ada lah untuk kita dapat lalui, kerana kita dah akui it's not easy. Yes. But persevere, no matter what. I'm here, Kak Aisyah, I'm here for you. I'll be here for you no matter what. InsyaAllah. Dan appreciate sangat dengan Oya, kerana dia suka ketengahkan Kak Aisyah dengan ilmu-ilmu yang Kak Aisyah suka share. Alhamdulillah dapat juga kita sampaikan dan deliver ilmu tentang, at least orang faham aura. Dan ni hari bincang Kak Aisyah cuma sikit aje. Sepis. Dia tak banyak. Asal kalau explain banyak nanti dia semua dah keliru dah. Jadi sikit je ni, kalau dapat tangkap sikit ni bab part 1 ni, nanti bila kita sambung aura part 2, part 1 ni memanglah sekarang ni kena buat homework, nak kena fahamkan kan. Bila dah part 2 dah faham, part 2 level, part 3 level. Okay. Dia sikit tapi bermakna Kak. Alhamdulillah. Dan saya rasa macam honored sebab akak sentiasa macam
Macam okay boleh live dengan Oya, macam nak choosy ke, macam nak picky ke, Oya ni siapa nak live dengan kan. Saya macam terima kasih sangat sebab bukan senang nak dapat orang macam akak ni yang berilmu dan boleh pula willing to share in my life. Mau tak dia rasa macam appreciate dia sangat-sangat. Tak tahu nak jawab. Allah hanya Allah saja yang tahu. Saya punya Masya perasaan. Allah. Terima kasih Kak. Love you and hugs. Love you tu cumanya kadang-kadang saya ni jenis yang segan nak mesej orang. Saya tunggu je lah akak. Macam kita tahu akak busy macam mana. Kadang-kadang saya pun sebab anak dah start sekolah semua kan. Dia macam kadang-kadang ada je dia punya tu apa akak cakap. Bila kita nak buat sesuatu kebaikan dia ada je benda yang Halangan dia. halang kita. Tapi apa yang akak bagi ni sampaikan ni memang sangat huge impact. Walaupun sikit tapi dia punya impact tu sangat besar lah untuk diri saya. Dan semoga mendapat manfaat kepada wanita lain lah. Especially. InsyaAllah. Tu yang Kak Aisyah macam seronok kerana kalau wanita lain dapat apa yang Kak Aisyah sharing, message Kak Aisyah ni, Kak Aisyah memang sangat bersyukur lah. Sangat-sangat bersyukur dan suka cerita Kak Aisyah. Happy to share. Okay. So kita tutup majlis kita. Okay, kita share. Okay, kita tutup majlis dengan tasbih kafarah al-ams. Alhamdulillah. Okay, so kita jumpa lagi di lain masa ya Uya. Kita punya live ni dia ad hoc sikit ya. So korang-korang semua nantikan je macam Kak Oya dengan Kak Aisyah ni dia ad hoc sikit. Live dia tiba-tiba pak. Dia berlaku juga. Betul tak Kak? Dia tak boleh plan. Betul. Kalau kita plan tak jadi. So saya ucapkan terima kasih dekat Kak Aisyah yang sudi muncul dalam live Kak Oya yang berapa Kak? Dah berapa kali? 4 kali ada? Ke 5 kali? Dah lebih? Rasa dah 5 kali lah. 5 atau 6 kali. Dah gitu lebih. So terima kasih Kak. I love you so much. If anything akak nak buat bila-bila je akak message je saya. Okay Kak? Okay. Boleh. Day night memang Kak Aisyah ada. Apanya? Every Saturday night Kak Aisyah akan adakan. Ya? Tak dengar Dia lag tadi. Dia lag. Oh, okay. Ulang. Kak Aisyah nak share yang Kak Aisyah sebenarnya yang Kak Aisyah punya free bootcamp yang Oya attend tu. I'm doing it like every Saturday night for this month of November. So siapa yang nak attend free bootcamp Kak Aisyah tu boleh aja datang dan boleh dapat tips-tips bukan daripada Kak Aisyah aja, daripada partner-partner Kak Aisyah. Diorang pun ada tips-tips masing-masing yang boleh take away, boleh bawa balik, mana tahu boleh gunakan dalam kehidupan. Bootcamp ni tentang apa Kak? Bootcamp tentang? Yang awak datang hari tu that is a bootcamp, mini bootcamp. Oh, okay. It's more about women siapa? Yes. More to wanita, okay? Betul. Hari Sabtu Kak Aisyah memang buat bootcamp setiap hari Sabtu 9.30 Kak 8.30 malam. Dan dia punya walaupun dia free tapi dia bermakna and then dia punya panjang tau. Dia punya ilmu tu korang dapat. So kalau korang nak boleh cepat-cepat boleh pergi ke Facebook Kak Aisyah tau. Anytime, anywhere. Just text je. Mesti Kak Aisyah reply. No worries. Alhamdulillah, insyaAllah. Okay, so sama-sama. Kita jumpa lagi di lain masa. Love you adik. Kita jumpa lagi. Love you too. Bye. Dia nak tekan finish tu dia tak sampai hati. Tak apa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Hai guys. Semoga live kali ni mendapat manfaat kepada anda semua.
So sesiapa yang berminat untuk attend percuma Kak Aisyah punya bootcamp setiap hari Sabtu pukul 8.30, korang boleh PM terus Kak Aisyah, okey? PM Facebook Kak Aisyah dekat bawah ni. Apa? Kak Oya ada tag, ada tulis details tu. Korang boleh tag kalau korang nak attend, sebab Kak Aisyah punya bootcamp ni is not bukan biasa-biasa punya bootcamp tau. It's all about diri kita. So dia more to women, okay? So kalau siapa-siapa yang nak, korang boleh PM laju-laju dengan Kak Aisyah tau. Sebab benda ni percuma. Kalau kat luar mahal guys, kalau nak hire orang macam Kak Aisyah untuk bagi ilmu. Sebab hari tu kau kat attend, dia start pukul 8.30, tapi dia punya ending lama juga. Sebab korang dapat macam-macam ilmu tentang diri kita sendirilah. It's more about mengenal diri sendiri. Bila kita dah kenal diri kita sendiri, insya-Allah benda tu akan datang smooth. InsyaAllah. So Kak Oya rasa itu saja. Lepas ni Kak Oya nak buat video untuk YouTube Kak Oya. Sorry, dah lama Kak Oya memang jarang. Kalau korang perasan lately ni, Kak Oya jarang buat iklan. Betul tak? So macam, so nanti Kak Oya nak aktif balik. Kalau korang perasan dekat Facebook, Kak Oya jarang buat iklan, TikTok semua. Oh, so media sosial Kak Oya silent, mode silent. So kadang-kadang dia macam sibuk sikit sebab Kak Oya ni fokus nak monetize. So siapa-siapa kawan-kawan yang ada PM Kak Oya nak buat produk-produk tu semua, Kak Oya maaf sangat. Bukan Kak Oya saja buat busy tau, tapi sebab Kak Oya more focus on YouTube Kak Oya. Kak Oya nak monetize. Kak Oya masuk challenge monetize. So Kak Oya punya watch hour tu sikit lagi Kak Oya nak kejarkan, sebab syarat-syarat untuk kita dapat bekerja dengan YouTube is korang kena 1000k subscriber. So Kak Oya punya subscriber dah 1000 lebih. 1040 Kak Oya punya subscriber. And then Kak Oya punya watch time tu sikit lagi. Watch time tu dia struggle sangat. Korang nak apa, nak kejarkan. So Kak Oya punya watch hour dia 2740. Lagi 2000 lebih Kak Oya nak capai 4000k. Dia kena 4000 watch time, barulah YouTube akan bagi borang untuk kita isi untuk bekerja dengan YouTube, dan YouTube akan bayar kita. So itu yang sekarang Kak Oya all out gila-gila, sebab benda tu is not that easy. Kalau kita nak sesuatu benda, kita kena usaha kerja keras. Barulah abang nampak kita punya effort, insya-Allah. Sebab YouTube ni dia punya range dia sangat besar. Dan benda ni is a prolong usage. So that's why Kak Oya tak nak lepaskan peluang untuk rebut untuk dalam YouTube ni. So nanti kan Kak Oya akan upload Kak Oya punya live ni dekat YouTube Kak Oya, okay? So itu saja. Terima kasih yang sudi menonton Kak Oya punya live. Nanti Kak Oya akan invite tetamu Kak Oya seterus-terusnya, okay? Supportlah Kak Oya Fabulous, okay? Siapa yang belum follow Kak Oya punya channel YouTube, korang boleh pergi ke Kak Oya Fabulous. Search je dekat YouTube KAK sengkang OYA sengkang FABOLOUS, Kak Oya Fabulous. Moga apa yang awak usahakan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. InsyaAllah Kak, terima kasih atas doa Kak Aisyah. Amin, amin masin mulut Kak Aisyah. Sebab niat saya untuk inspire dekat wanita dekat luar sana. Macam bila saya banyak belajar dengan Kak Aisyah ni, saya dapat banyaklah benda untuk saya panggil kita bagi new Kak Oya. Maksudnya sebelum ni, inilah setiap manusia dia ada dia punya journey dia. So tak semestinya journey orang-orang
orang yang banyak dugaan tu tak semestinya dia tak boleh berjaya, betul tak? So kita kena reda dengan apa ketentuan yang diberikan oleh Allah, dan kita just follow je apa yang Allah tentukan. Dan reda, insya-Allah Allah akan beri banyak ganjaran yang lebih. So kita just uh, apa just bersyukur dengan apa yang kita ada. Itu je yang Kak Oya belajar sekarang ni. Bila kita bersyukur, Allah akan bagi lebih. Tu je Kak Oya pegang benda tu. So Kak Oya buat je. So Kak Oya tak nak macam Kak Aisyah cakap, jangan kancung sangat, jangan kelang kabut. So buat apa benda yang kita rasa kita suka dan kita happy. Jangan buat tu kerana orang lain. Kita buat kerana diri kita sendiri. So ini yang Kak Oya choose, ini yang Kak Oya pilih, dan Kak Oya nampak benda ni boleh pergi jauh. That's why Kak Oya pilih ni. So Kak Oya minta maaf sebab Kak Oya banyak tak buat iklan. Kan kadang-kadang Kak Oya, kawan Kak Oya suruh jual produk-produk kan, tapi Kak Oya tak banyak iklan. Kak Oya minta ampun sebab Kak Oya banyak benda Kak Oya nak buat sebenarnya. Sebab it's not that easy tau. Yang YouTube tu korang kena betul-betul, dia ada cara dia untuk kita nak tambah watch time tu semua. So dia makan masa. So itu saja Kak Oya punya live kali ni. Kejap lagi Kak Oya nak buat video. Terima kasih yang sudi menonton. Semoga ilmu hari ni mendapat manfaat kepada anda semua. Terima kasih sekali lagi Kak Aisyah. Assalamualaikum. Ingat tagline Kak Oya, kerana dirimu wanita begitu berharga.